Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awal ini bersama saya Hakim Rahman langsung dari World Trade Center WTC. Baik, kadar liputan vaksinasi negara ketika ini berada pada tahap 89.4%. Itu jumlah populasi dewasa yang telah pun lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Dan ketika ini orang ramai ternanti-nanti ia mencecah kepada angka 90% kerana ketika itulah kerajaan akan melonggarkan satu sekatan yang ditunggu-tunggu, iaitu kebenaran untuk merentas negeri yang dimaklumkan, difahamkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada berkata bahawa kebenaran rentas negeri itu akan diadakan secara serentak. Ini bermakna akan berlaku pergerakan besar-besaran di dalam negara di antara negeri ini, sehingga kan pihak PLAS Lebuhraya Utara Selatan PLAS juga menjangkakan akan ada sehingga 1.3 juta kenderaan berada di atas jalan raya apabila rentas negeri dibenarkan. Tetapi bagaimana persiapan kita untuk menghadapi situasi ini daripada sudut kesihatan? Dan untuk membicarakan mengenai perkara itu bersama di talian ketika ini Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan perubatan awam, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Prof, kalau kita melihat kepada angka 89.4% itu, ianya angka keseluruhan satu negara, satu Malaysia. Tetapi kalau kita zoom ataupun fokuskan kepada kawasan-kawasan tertentu, contohnya negeri-negeri yang mempunyai kadar vaksinasi yang sedikit rendah berbanding contohnya keadaan di Lembah Kelang ini. Saya ambil contoh perbezaan antara Lembah Kelang, kadar vaksinasinya dengan Kelantan dan juga Sabah. Jadi apabila rentas negeri ini dibenarkan, adakah akan adanya risiko terhadap kawasan ataupun negeri yang mempunyai kadar vaksinasi yang sedikit rendah ini? Saya berpendapat memanglah sebaik-baiknya kalau boleh untuk setiap negeri mencapai 90%, bukan hanya pada angka 90% disandarkan pada seluruh negara. Tapi kalau kita lihat di situ, angka pemvaksinan untuk dos pertama bagi kebanyakan negeri sudah mendekati 80%, sekurang-kurangnya 1 dos. Dan saya berpendapat dalam tempoh terdekat, kemungkinan besar negeri-negeri tersebut juga akan mencapai sekurang-kurangnya 80%. Dan satu lagi yang saya lihat ialah walaupun terdapat jurang antara negeri ke negeri yang lain, yang mana di Lembah Kelang kita lihat lebih daripada 100%. Saya menjangkakan sebahagian mereka yang tinggal di negeri-negeri berkenaan datang mendapatkan vaksin di Lembah Kelang, dan menyebabkan mungkin data tu ada sedikit berbeza sebab kita masukkan apabila kita mendapat vaksin tu, dia bergantung pada tempat yang mana kita terima vaksin, bukannya asal negeri kita dan sebagainya. Jadi di situ saya melihat ada kemungkinan yang tersebut. Oleh itu saya berharap dan kita semua berdoa mudah-mudahan dengan kebenaran rentas negeri nanti tidak ada isu yang besar, tidak ada lonjakan kes, dan kita sangat mengharapkan dengan angka yang sedia ada pada masa ini cukup untuk mencegah kebolehjangkitan dan seterusnya mengelakkan berlakunya lonjakan kes yang baru. Prof, di kawasan-kawasan yang mungkin kadar vaksinasi sedikit rendah, adakah kita bakal menyaksikan angka jangkitan itu, mereka dijangkiti itu akan menghadapi keadaan lebih banyak pesakit kategori 4 dan 5? Kemungkinan itu ada, tapi kalau kita lihat seperti mana yang saya bincangkan tadi, kalaulah saya kata angka sebenar tu sebenarnya adalah merupakan individu yang sebenarnya berada di Lembah Kelang, tidak berada di negeri-negeri yang berkenaan, kemungkinan risiko itu rendah. Namun saya berpendapat kita perlu juga berjaga-jaga disebabkan oleh data semasa menunjukkan di negara-negara yang telah mencapai liputan yang agak tinggi, namun berlaku apa yang disebut pandemic of the unvaccinated person. Maksudnya mereka-mereka yang tidak mendapat vaksin berlaku lonjakan kes sehingga menyebabkan sebahagian mereka perlu dirawat di dalam ICU pada kategori 4 dan 5. Kita berdoa mudah-mudahan keadaan itu tidak berlaku, dan di samping itu juga walaupun pada masa ini kita bersandarkan kepada angka vaksinasi, namun pematuhan kepada sebahagian SOP mengelakkan tempat-tempat sesak dan yang lain-lain itu perlu juga diteruskan bagi kita menjamin sesama sendirilah suasana yang selamat dan sihat untuk kita semua. Maksudnya ada kemungkinan bahawa angka jangkitan COVID-19 akan meningkat walaupun selepas kita mencapai kadar 90% liputan vaksinasi dan apabila rentas negeri dibenarkan. Adakah ini satu keadaan yang suatu yang sudah boleh kita foresee ataupun jangkakan, dan bagaimana untuk kita mengawalnya agar fasiliti ataupun keampuhan sistem kesihatan kita ini masih lagi mampu bertahan?
pada pandangan saya, kita masih lagi bergelut dengan suasana pandemik yang mana VOC ataupun varian yang kita bimbangkan ataupun yang perlu dipantau ni masih lagi merupakan ancaman utama yang mungkin akan memberikan kesan kepada sebahagian daripada kita walaupun angka pemvaksinan itu telah mencapai sasaran yang kita tetapkan. Oleh itu, dari segi waspada, kewaspadaan, persediaan kita untuk menghadapi sebarang kemungkinan ini, pada pandangan saya, Kementerian Kesihatan telah mengambil langkah-langkah yang berkenaan bagi membolehkan kita menangani kemungkinan berlakunya ledakan tersebut. Dalam masa yang sama, kalau kita lihat di sini, sebahagian kita sebenarnya telah pun diberikan nasihat berulang kali untuk patuh kepada SOP bagi mengelakkan jangkitan dan sebagainya, dan ini juga membantu untuk mengelakkan berlakunya lonjakan-lonjakan kes tersebut. Saya berpendapat juga seperti mana yang dimaklumkan oleh YBKJ sebelum ini, circuit breaker, maksudnya mekanisme yang mana kita cuba menyekat seandainya berlaku lonjakan kes di negeri-negeri ataupun lokasi yang berkenaan, perlu dilakukan segera bagi mengelakkan sebarang perebakan ke tempat-tempat yang lain sehingga boleh menyebabkan kelumpuhan sistem perkhidmatan kesihatan. Prof, tadi ada mention sebut mengenai pandemic of unvaccinated people dan mereka ini mungkin boleh menjadi penyumbang kepada peningkatan kes selepas rentas negeri ini dibenarkan. Tapi bagaimana ingin kita memutuskan rantaian ataupun memastikan tidak berlakunya pandemic of unvaccinated people ini? Antara pendekatan yang kita boleh lakukan ialah saringan berkala yang berterusan yang perlu dilakukan di kalangan mereka yang memilih untuk tidak divaksin ataupun tidak boleh divaksin. Maksudnya mereka ini setiap kali perlu keluar untuk berinteraksi dalam masyarakat ataupun berjumpa dengan individu tertentu di tempat yang bersiko. Mereka perlu menjalani ujian saringan secara berkala. Dan ini boleh dilakukan secara kendiri yang pada masa ini pada pandangan saya situasi jauh lebih baik berbanding dalam keadaan kita pada tahun lepas yang mana kita tidak ada kit kendiri dan sebagainya. Jadi ini boleh dilakukan. Prof, itu untuk mereka yang memilih untuk tidak divaksin ataupun tidak boleh divaksin. Untuk mereka yang sudah lengkap vaksin ini, adakah masih lagi perlu melakukan ujian kendiri secara berkala ini sebagai langkah berjaga-jaga apabila kita sudah boleh merentas negeri nanti? Saya berpendapat ia wajar dilaksanakan, terutama apabila kita perlu menziarahi individu-individu yang bersiko, mereka yang berusia emas dan mungkin mereka-mereka yang mempunyai komorbiditi, yang tidak yang kita rasa tahap keimunan mereka mungkin boleh dijangkiti oleh jangkitan tersebut. Bagaimanapun saya berpendapat kita perlu ada mekanisme tertentu dan saya berdoa mudah-mudahan kit tu akan lagi rendah lagi, mudah untuk diperolehi oleh semua orang. Jadi saranan untuk kita selalu melakukan ujian saringan ini juga dapat dipanjangkan kepada mereka yang sudah lengkap divaksin. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Malina Osman, Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM berkongsi pandangan dan juga cadangan. Sebelum kita nak memasuki fasa baru, kebenaran untuk rentas negeri apabila kadar liputan vaksinasi negara mencapai liputan 90% ketika ini, 9 Oktober, kadar liputan vaksinasi populasi dewasa sudah lengkap divaksinasi adalah 89.4%. Itu laporannya dan kita akan bertindak seketika kembali selepas ini.